Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Azlin Dapiti Abu Yamin. Saya merupakan pelajar tahun akhir di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang ekonomi Islam, Master in Ekonomi Islam. So, tajuk pembincangan saya pada hari ini adalah penentu kadar inflasi di Malaysia melalui satu kajian empirikal. Okay, so ini adalah topik yang akan saya bentang kepada hari ini. First, abstract, kemudian pengenalan, permasalahan kajian, kajian literature, kerangka teori, objektif kajian, kaedah kajian, hasil kajian dan terus kepada kesimpulan. Okey, kita pergi sedikit kepada abstract. Pada tahun 2023 ni, Malaysia dijangkakan mengalami tempoh yang agak sukar berdepan dengan cabaran global yang ketara seperti krisis kos sara hidup, ekoran daripada tekanan inflasi yang berterusan dan yang dilihat kesan daripada pandemik COVID-19. Fenomena global ni turut dialami oleh kebanyakan negara lain di seluruh dunia disebabkan oleh COVID-19. Okay. Pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST dan krisis kewangan ekonomi yang berlaku dalam sistem moneteri dunia sering juga turut dikaitkan sebagai punca utama kepada kenaikan harga barang. Selain itu, negara juga sedang menghadapi jumlah pengangguran yang agak tinggi kesan daripada pandemik COVID-19. So, kajian ini adalah untuk mengenal pasti dan mengkaji faktor yang mempengaruhi indeks harga pengguna di Malaysia yang menunjuk kepada inflasi lah. So, kajian ini berbentuk kajian empirikal dengan menggunakan model ordinary list square iaitu OLS dan data sedi masa sepanjang tahun 1982 sehingga tahun 2022. Dapatan kajian ini menunjukkan terdapat hubungan secara langsung antara faktor pertumbuhan ekonomi, kadar pengangguran, pertumbuhan populasi, nilai mata wang ringgit terhadap peningkatan kadar inflasi di Malaysia. Tetapi kadar faedah tidak mempunyai hubungan secara langsung kepada kadar inflasi. Okey, saya pergi sikit kepada pengenalan. Inflasi ialah kenaikan dalam tingkat harga barang dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi dari semasa ke semasa yang dilihat sebagai satu indikator kestabilan ekonomi sesebuah negara. Okey, secara teorinya, inflasi ini dia menjelaskan kuasa beli pengguna yang secara dasarnya akan memberi kesan secara langsung terhadap kos sara hidup rakyat. So, isu kenaikan kos sara hidup ini merupakan cabaran terbesar dalam usaha kerajaan membawa negara Malaysia ini sebagai kepada negara yang berpendapatan tinggi. Okey, secara amnya pula, inflasi ini akan memberi kesan kepada pengguna kerana kuasa beli pengguna akan berkurangan. Ini kerana peningkatan harga barang atau kadar inflasi ini tidak selari dengan peningkatan pendapatan isi rumah. Okey, inflasi ini dia cenderung menjadi lebih tinggi dan terus bergantung pada sebarang perubahan pada dasar dalam negeri, pasaran kewangan dan juga harga komoditi global. Okey, bagi menangani isu kos sara hidup ini terdapat beberapa langkah daripada kerajaan. Antaranya adalah meletakkan fokus menangani kos sara hidup ini sebagai salah satu bidang keberhasilan utama negara NKRA di dalam rancangan RMK yang ke-11. Okey, berikut adalah data indeks harga pengguna yang digunakan untuk mengukur kadar inflasi utama di Malaysia. Okey, kita dapat lihat kat sini trend naik turun setiap tahun dari tahun 1982 sehingga tahun 2022. Okey, kita fokus kepada apabila berlakunya pandemik COVID-19. So, apabila pandemik COVID-19 melanda berdasarkan Raja, kita dapat lihat pada tahun 2020 kita punya kadar inflasi berada pada kadar negatif 1.2%, iaitu paling rendah lah sepanjang tahun 1982 sehingga tahun 2022. Tetapi pada tahun 2021 ianya meningkat pada 2.5% dan kemudiannya meningkat pada 3.8% pada tahun 2022. Okey. Fenomena ini berlaku apabila ekonomi mula beroperasi semula selepas ditutup akibat daripada COVID-19 yang melanda. Okay, kita laksanakan kawalan pergerakan, so semua ekonomi ditutup. Apabila dibuka semula, ini yang menyebabkan kadar inflasi ni meningkat. Okay. Sebab wujudnya permintaan yang meningkat secara mendadak apabila ekonomi dibuka semula pada tahun 2021 selepas pandemik COVID-19 tu. Okay. So ini adalah inflasi mengikut kumpulan data pada tahun 2020 dan 2021. So level yang warna kuning itu kita lihat adalah pada tahun 2020, mana kata yang warna kuning itu adalah tahun 2021. 2021. Kuning adalah 2020, biru adalah tahun 2021. Kat sini kita dapat lihatlah pada tahun 2020 secara keseluruhannya inflasi pada kadar negatif 1.2% tetapi meningkat pada 2.5% pada tahun 2021. Kalau mengikut kumpulan kita dapat lihatlah apabila makanan minuman pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.3% manakala meningkat pada 1.7% pada tahun 2021. Okey.
Untuk tahun 2020-2021 kita dapat kumpulan yang menunjuk peningkatan yang paling tinggi adalah pada pengangkutan, di mana pada tahun 2020 ini berada pada negatif 10 tetapi meningkat kepada 11% pada tahun 2021. Okey. Okey. Okey, kita tengok pada tahun 2020 ianya berada pada tahap negatif 1.2% tetapi terdapat kumpulan yang berada pada jajaran positif pada tahun 2020 itu, iaitu pelbagai barang dan perkhidmatan di mana 2.7% dan juga makanan dan minuman pada tahap 1.3% daripada wajaran keseluruhan indeks harga pengguna lah. Ini memberi impak ketara kepada kos sara hidup ketika ratusan ribu rakyat kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat COVID-19. Kita lihat kan waktu tu kita memang banyak syarikat tidak dapat diteruskan, banyak syarikat yang tutup, so banyak rakyat yang hilang pendapatan, hilang punca keuangan, hilang pekerjaan. Tetapi kadar indeks harga barang dan pelbagai barang perkhidmatan dan makanan tetap pada kadar positif. Maksudnya tetap ada tekanan terhadap kos sara hidup rakyat pada masa itu. Okay. So permasalahan kajiannya adalah yang pertama, peningkatan harga barang ni sebenarnya menjadikan kos sara hidup isi rumah meningkat apabila kenaikan harga barang itu tidak selari dengan kenaikan gaji isi rumah atau kenaikan pendapatan isi rumah. Yang kedua adalah krisis kewangan yang berlaku dalam sistem monetari dunia dan pelaksanaan cukai sering juga dikaitkan dengan punca utama kepada kenaikan harga barang. Okey, dalam membincangkan masalah kajian ni, sedikit rujukan telah saya lakukan untuk mendapatkan maklumat daripada kajian-kajian lepas lah. Ada yang berbentuk pandangan, pembentuk data dan juga kajian yang dilakukan. Contohnya, menurut Nelson 1991, perubahan pada gaji mempengaruhi perbelanjaan isi rumah. Pendapatan yang meningkat lebih perlahan daripada inflasi ini akan menyebabkan isi rumah terpaksa berbelanja lebih untuk barang yang sama. Okay. Menurut Bahari, pada tahun 2018 pula, kadar pengangguran adalah signifikan terhadap perubahan kos sara hidup. Okey, satu kajian empirikal oleh Marina pada tahun 2012 pula mendapati dasar monetary dengan penentuan kadar bunga dan kadar pertukaran mempengaruhi kepada terjadinya perubahan harga secara umum, iaitu inflasi. Dan menurut Abu Sufyan Abu Bakar pada tahun 2018 menyatakan kesan GST atau cukai perkhidmatan GST itu ke atas inflasi adalah bersifat sementara dan hanya berlaku untuk satu jangka masa pendek sahaja. Okey, so objektif utama kajian saya adalah untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kadar inflasi di Malaysia, dan yang kedua adalah menganalisis sejauh mana pelaksanaan GST ni dan krisis kewangan, krisis ekonomi dunia ni memberi kesan ke atas harga barang dan perkhidmatan di Malaysia. Dengan kata lain, memberi kesan kepada inflasi di Malaysia. Okey, kerangka teori atau teori saya gunakan dalam kajian saya adalah pertama ialah teori permintaan dan penawaran dan juga teori Keynesian. Okey. Kenaikan harga barang dan harga barang ni boleh berlaku apabila jumlah permintaan melebihi jumlah penawaran barang. So apabila permintaan ini meningkat tetapi penawaran barang terhad, ini yang mewujudkan pembelian pendek pengguna. Sebab contohlah kan, pengeluaran tepung tu limited tapi permintaan dia tinggi. So itu yang menyebabkan harga barang tepung tadi boleh meningkat, yang menyebabkan kadar inflasi. Sebab pembelian pendek, bila ramai sangat permintaan tapi penawaran dia limited, itu yang akan menyebabkan harga barang tu meningkat. Okey, melalui teori Keynesian pula, peningkatan permintaan terhadap barang dan menyebabkan kenaikan tingkat harga umum dan permintaan terhadap barang yang melebihi jumlah maksimum daripada pengeluaran yang biasa dihasilkan. Apabila wujudnya lebihan ini, dia akan menyebabkan wujudnya jurang inflasi, iaitu inflation gap rate, dan menyebabkan berlakunya inflasi. Okey, untuk teori permintaan penawaran seperti yang saya katakan, apabila PKP, semua ekonomi dia tutup. Apabila ekonomi dia buka semula, dia menyebabkan permintaan yang luar biasa daripada penduduk, daripada rakyat. Itu yang menyebabkan kadar inflasi atau harga barang itu meningkat mendadak, sedangkan pengeluaran waktu itu still lagi terhad. Okey, so kaedah kajian saya gunakan ialah kaedah kuantitatif dengan menggunakan data segi masa dari tahun 1982 hingga tahun 2022 bagi mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar inflasi di Malaysia. Data ini diperolehi daripada dosen data statistik Malaysia. Okey, so model saya gunakan ialah model OLS, Ordinary Least Square. Seperti berikutlah, kajian inflasi sama dengan pemboleh ubah pertama ialah KDNKK, keluaran dalam negara kasar, kadar pengangguran, pertumbuhan populasi, kadar pertukaran dan juga indeks kadar pertukaran dan juga kadar pertukaran ringgit bagi tahun 1982 hingga 2022.
Okey, so ini adalah hasil kajian saya dapat lah. So ini regresi yang saya gunakan. Kat sini kita dah lihat lah ada satu log kat sini sebab kita guna log untuk KDNKK ni sebab nilai KDNKK ni besar. So kita logkan KDNKK supaya kita punya result tu lebih tepat. Okey. So hasil dia kita akan dapat lihat pada IHPI ni. Kita akan lihat dekat sini. Kita dapat lihat hasil kajian ni menunjukkan 1% kenaikan KDNK per kapita akan mengakibatkan kenaikan sebanyak 0.2654% terhadap indeks harga pengguna. Manakala 1% kenaikan dalam kadar pengangguran akan mengakibatkan penurunan sebanyak 0.035% terhadap indeks harga pengguna. Bagi pertumbuhan populasi pula, 1% kenaikan dalam pertumbuhan populasi akan mengakibatkan kenaikan sebanyak 0.0521% terhadap indeks harga pengguna. Kenaikan dalam 1% kenaikan dalam kadar faedah pula akan mengakibatkan kenaikan sebanyak 0.007% terhadap indeks harga pengguna. Dan yang terakhir, apabila 1% kenaikan dalam kadar pertukaran dekat Malaysia sebenarnya akan mengakibatkan kenaikan sebanyak 0.0521% terhadap indeks harga pengguna. Okey, apabila kita lihat pada R-square, nilai R-square yang kita peroleh daripada hasil kajian dalam model regresi tadi, kita dapat lihat R-square sama dengan 0.9598. Ini bermaksud 95% pendapatan dalam inflasi dapat diterangkan oleh pemboleh ubah pendapatan KDNKK tadi, kadar pengangguran, pertumbuhan populasi, kadar faedah dan juga kadar pertukaran ringgit Malaysia. Manakala 5% lagi diterangkan oleh pemboleh ubah lain yang tak ada dalam model saya ni atau tak ada dalam kita punya pemboleh ubah. Okey, ini adalah hasil ujian OLS saya. Kita akan rujuk kepada probability F statistik di mana 0.000. Ini menunjukkan pemboleh ubah mempengaruhi kadar inflasi secara bersama. Manakala star pada nilai statistik tadi, hasil pada ujian menunjukkan pemboleh ubah signifikan pada arah 1% kecuali pemboleh ubah kadar faedah. Okey. Masalah objektif kedua adalah kita nak mengenal pasti kan sama ada krisis kewangan atau pelaksanaan GST ini memberi kesan atau tidak kepada inflasi. So saya menggunakan pemboleh upah dummy dengan model regresi dengan masukkan pemboleh upah dummy di mana dummy satu adalah krisis kewangan 1997 di mana waktu ni kita buat data secara berasingan. Maksudnya kita test secara berasingan di mana satu siri masa mewakili tahun 1997 hingga 2021 di mana selepas berlakunya krisis ekonomi dan satu lagi D kosong yang mewakili kajian 1982 hingga 1996. Kita nak tengok sebelum dan selepas berlakunya krisis ekonomi, adakah dia memberi impak pada inflasi. Okey. Model kedua adalah model GST di mana kita asingkan data pada kajian pada tahun 2015 hingga 2021 dan juga pada tahun 1992 hingga 2014. Kita nak tengok kesan sebelum pelaksanaan GST dan selepas pelaksanaan GST. Okey, ini adalah hasil ujian pemboleh ubah dummy yang kita lakukan. Model D1 menunjukkan pada krisis ekonomi, manakala model D2 menunjuk kepada pelaksanaan GST. Okey, hasilnya kita dapat lihat kat sini. Regresi dari tahun 1982 hingga 1999 adalah berbeza dengan tahun 1997 sehingga 2021 di mana nilai P adalah kurang daripada 5%. Kat sini kita tengok probability F stat 0.000 P value 0.0092. Ini adalah kurang daripada 5%. Ini bermaksud krisis ekonomi ini memberi kesan secara langsung terhadap kadar inflasi. Manakala bagi model D2 kita tengok kat situ P value dia adalah 0.6935. Ini menunjukkan pada tahun 1982 dan sehingga 2014 dan tahun 2015 sehingga 2021 adalah tidak signifikan di mana P value tu kurang P value tu lebih daripada 5%. Maka kat sini kita dapat simpulkan bahawa pelaksanaan GST ini tidak memberi kesan secara langsung kepada kadar inflasi. Okey. Hasil daripada ujian OLS ni kita juga menjalankan ujian diagnostik untuk mengesan wujud atau tidak masalah autokolerasi dan juga multikolerasi dalam ekonometrik. Okay, so kat sini kita create hipotesis lah. So ada dua hipotesis yang kita buat untuk mengesan sama ada wujud atau tidak masalah autokolerasi ni dengan menggunakan Durbin-Watson, ujian Durbin-Watson tu. So H kosong menunjukkan bebas daripada masalah autokolerasi, manakala hipotesis 1 tidak bebas daripada masalah autokolerasi.
So hasil ujian yang kita dapat lihat kat sini, probability F signifikan di mana nilai probability F adalah kurang daripada 0.5. Kita tengok probability F adalah 0.0036, kurang daripada 0.05. Maka kita terpaksa tolak hipotesis kosong di mana kita bebas daripada masalah autokorelasi. Ini menunjukkan wujudnya masalah autokorelasi dalam kajian kita atau dalam data yang kita gunakan. Okey. Ini adalah kaedah autokorelasi untuk kita lihatlah sama ada wujud atau tidak autokorelasi ataupun di mana tahap pewujudan autokorelasi kita tu. So nilai D star tadi adalah 0.8968. Ia berada pada area keputusan yang menolak hipotesis kosong dan di mana ia menunjukkan positif korelasi sebab dia hampir dengan kosong ni. So dia menunjukkan positif korelasi dalam data tu. Okay. Apabila wujudnya masalah autokorelasi ini, kita akan memberikan data daripada masalah autokorelasi itu dengan melaksanakan ujian Newey test. Newey test ni hasil ujian Newey test ni kita dapat lihat kesemua pemboleh ubah ni dia signifikan pada arah 1%. Star pada data statistik itu menunjukkan dia signifikan pada arah 1% kecuali pemboleh ubah kadar faedah. Ini adalah selari dengan kita punya result pada awal tadi yang tu R square kita sama dengan 95% tu. Oleh itu, data ini menunjukkan dia bebas daripada masalah autokorelasi. Okey. Untuk masalah multikorelasi pula kita lakukan ujian terhadap data multikorelasi ini dan mendapati terhadap masalah multikorelasi di mana pemboleh ubah kadar pengangguran dan keluaran dalam kadar kasar per kapita ialah negatif 0.930991. Kita dapat detect masalah korelasi ni apabila nilai dia tu hampir dengan 1. Negatif 1. Hampir dengan nilai negatif 1. So, apabila kita dapat kesan kadar keluaran dengan kasar dengan kadar populasi pengangguran ni, dia hampir dengan negatif 1, ia menunjukkan wujud korelasi yang sempurna kerana terlalu hampir dengan negatif 1, iaitu hubungan negatif antara pemboleh ubah tersebut. Okey, untuk mengurangkan masalah multikorelasi ni, kita nak elakkan, kita akan transform data dengan mengeluarkan pemboleh ubah pertumbuhan populasi dalam model kajian. So, bila kita dah keluarkan pertumbuhan populasi tu, maka kita dapat hasil multikorelasi ni. Bila kita tengok kat table ni, tiada lagi nilai yang hampir dengan negatif 1. So, tak wujud lagi multikorelasi dalam model kajian ni. Okey, so ini adalah kesimpulan daripada kajian saya. Hasil kajian mendapati faktor-faktor seperti kadar pengangguran, KDNK per kapita, pertumbuhan populasi dan kadar pertukaran ringgit mempengaruhi peningkatan kadar inflasi ini. Tetapi kadar faedah ni dia tidak mempengaruhi kadar inflasi. Okey. Oleh itu, sebab itulah sekarang kita nampak tindakan kerajaan untuk mengawal inflasi ni dia meningkat OPR, kadar faedah. Ada setengah mengatakan ia mungkin menyebabkan kos barang naik, tapi tak, sebenarnya dia tidak menyebabkan kadar harga barang naik terhadap kadar faedah ni, tapi dia dapat mengawal inflasi apabila permintaan tu apabila OPR tu meningkat, permintaan daripada rakyat tu dapat dikurangkan dan seterusnya dapat mengawal kadar inflasi negara. Okey. Andaian yang mengatakan pelaksanaan GST akan menjadikan kos hidup lebih tinggi dengan kenaikan harga barang, dibuktikan sebaliknya dengan analisa ekonomi elektrik yang saya buatlah. Apabila kita dapat result dia, GST ni tidak memberi kesan kepada inflasi. Manakala bagi kemelesatan ekonomi pula dia telah menunjukkan perubahan. Maksudnya dia memberi kesan kepada inflasi. Dalam analisa yang saya buat tadi dapat dibuktikan. So dia memberi kesan kepada inflasi. Okey, untuk mengawal inflasi ni ada beberapa cadangan saya lah untuk mengawalkan inflasi ni. Antaranya ialah kerajaan perlu menggunakan pendekatan strategi di luar kebiasaan, termasuklah menjalinkan kerjasama awam dan swasta, boleh mengurangkan kebergantungan kepada barangan import, menambah baik rantaian bekalan seperti contohnya memberi subsidi kepada pembekal atau pengusaha melalui potongan cukai, berganda dan sebagainya supaya harga barang itu dapat diturunkan. Okey, yang terakhirlah mereformasikan sistem monetary sebab bila kita lihat sistem monetary kita sekarang ni banyak menyebabkan longgokan kredit yang bertanggungjawab sepenuhnya atau berkesan sepenuhnya kepada inflasi yang tinggi. So, kerajaan perlulah membuat sesuatu terhadap sistem monetary kita ni supaya dapat mengawal kadar inflasi. Okey, akhir sekali saya berharap kajian saya dan pengumpulan data saya ni dapat memberi pengetahuan kepada semua dan juga pihak-pihak tertentu untuk bagi menggambarkan masalah yang menyebabkan kos sara hidup ni meningkat dan
mungkin boleh jadikan sebagai rujukan. Terima kasih.